Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Taufik bagi pembelajaran Secara Maya. Pelajar-pelajar boleh membuka modul bagi darjah 6 untuk bulan April 2020. Sebelum tu, jangan lupa untuk like page MMTC di Facebook untuk mengetahui maklumat lebih lanjut. Okey, di minggu yang ketiga ini kita akan membuat rumusan ataupun kesimpulan bagi keseluruhan topik yang telah kita pelajari dan pelajar boleh menjawab latihan sebentar nanti. Okey, tata bahasa yang pertama yang telah kita pelajari ialah kata perintah. Kata perintah ni secara ringkasnya key point dia adalah untuk menunjukkan arahan. So pelajar kena ingat untuk menunjukkan arahan, dan kebiasaannya kata perintah ni ada mempunyai imbuhan lah. Sebagai contoh, sila jadilah silalah, janganlah. Dia maksudnya memberikan penekanan kepada ayat yang menunjukkan itu adalah arahan yang serius. Usahlah pijak rumput itu. Kenapa? Itu kan ada papan tanda dilarang memijak rumput. Dalam perbualan tadi, terdapat penggunaan kata perintah jenis larangan dan ayat larangan. Kata larangan ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindakan larangan. Terdapat dua kata larangan, iaitu jangan dan usah. Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan sebelum kata kerja untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Partikel lah boleh digunakan dalam ayat larangan bagi tujuan melembutkan ayat. Terdapat juga ayat larangan bersifat umum yang tidak menggunakan kata larangan dan partikel lah. Contohnya, dilarang memancing, dilarang memijak rumput. Okey, tata bahasa yang kedua pula ialah kata penegas. Kata penegas ni key point dia ialah untuk memberi penekanan di dalam ayat. Okey, itulah key point dia. Ayo tengok video animasi ini untuk kefahaman yang lebih lanjut. Bilakah, bilatah, bilapun, bilalah. Mana satu jawapan yang betul ni? Sungguh mengelirukan. Ish, kenapa pula dengan Farah tu? Nampaknya dia sedang keliru dengan jawapan yang hendak dibulatkan. Mari kita tolong Farah. Oh, rupa-rupanya dia sedang menjawab soalan yang mempunyai kata penegas. Kata penegas? Apakah itu kata penegas? Kawan-kawan sudah tahukah maksud kata penegas? Baiklah, kata penegas ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan penekanan dalam ayat. Kata penegas ini terdiri daripada dua jenis, iaitu kata penegas dengan menggunakan partikel seperti kah, lah, tah dan pun. Dan juga kata penegas yang terdiri daripada kata dasar seperti hanya, sahaja, cuma, juga, memang dan lagi. Ya, betul! Kata penegas ini yang berfungsi untuk menegaskan ayat. Ada yang ditulis bergandingan dengan perkataan yang ditegaskan. Dan ada yang ditulis berasingan, seperti contoh-contoh ini. Okey, tata bahasa seterusnya ialah kata hubung. Kata hubung terbagi kepada tiga, iaitu kata hubung gabungan, iaitu untuk menggabungkan dua ayat. Contohnya perkataan dan, Ali dan Abu sedang makan. Untuk menggabungkan dua ayat. Kata hubung yang kedua ialah kata hubung berpasangan, iaitu mempunyai dua kata hubung dalam satu ayat majmuk. Dan kata hubung yang seterusnya ialah kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni untuk menunjukkan tujuan ayat. Contohnya ialah sambil, bahawa dan sebagainya. Dorothy pergi bercuti untuk menenangkan fikiran. Dia duduk di atas bukit hingga waktu senja. Pemandangan di situ sangat cantik ketika matahari terbenam. Hujan turun dengan lebat semasa Dorothy turun dari bukit.
Dia berharap agar menjumpai tempat berteduh. Dia jatuh sakit kerana peristiwa itu. Situasi tadi ada menggunakan beberapa contoh kata hubung. Apakah itu kata hubung? Mari kita pelajarinya. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat kecil menjadi satu ayat lengkap. Ada 6 kata hubung dalam pelajaran hari ini. Antaranya termasuklah agar, hingga, kerana, ketika, semasa dan untuk. Untuk pengetahuan anda, setiap kata hubung mempunyai fungsi. Agar dan untuk berfungsi untuk menyatakan tujuan atau harapan. Hingga berfungsi untuk menyatakan had sesuatu. Kerana berfungsi untuk menyatakan sebab. Akhir sekali, ketika dan semasa berfungsi untuk menunjukkan masa. Mari kita lihat contoh ayat yang boleh dibina menggunakan kata hubung berikut. Bagaimanakah membentuk ayat yang lengkap menggunakan kata hubung? Ayat lengkap dibentuk daripada gabungan ayat 1 dan ayat 2 dengan kata hubung. Oleh itu, kata hubung amat penting bagi membentuk satu ayat yang lengkap. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu teknik membuat ayat dan juga teknik membuat ulasan. Teknik membuat ayat yang telah kita bincangkan ialah teknik si budi dan juga teknik salam. Jika tak nak sentuh lebih lanjut, secara ringkasnya si budi ni untuk membuat ayat yang ringkas dan salam ni untuk membuat ayat yang panjang yang mempunyai tujuan sekali di dalam satu ayat. Seterusnya untuk membuat ulasan, kebiasaannya soalan akan memberikan grafik, data ataupun jadual dan pelajar diminta untuk membuat ulasan sepanjang 60 patah perkataan di dalam satu perenggan. Okey, ayo kita tengok video ini. Hari ini, Cikgu Siti sedang sibuk membuat persiapan untuk murid-murid kelas UPSR-nya. Agak-agak, apakah topik yang ingin diajar oleh Cikgu Siti kepada murid-muridnya pada hari ini? Mari kita lihat persiapan yang sedang Cikgu Siti buat. Oh, nampaknya Cikgu Siti sedang menyiapkan bahan untuk mengajar topik bina ayat berdasarkan graf. Inilah graf. Graf terdiri daripada 2 jenis iaitu graf bulatan dan graf palang. Cikgu Siti juga ada menyediakan 4 langkah mudah untuk menjawab soalan bina ayat berdasarkan graf ini. Pertama, baca soalan dengan teliti. Kedua, kenal pasti kehendak soalan dan gariskannya. Ketiga, kenal pasti dan senaraikan kata kunci yang sesuai dengan kehendak soalan dan graf yang diberi. Oh, perlu diingatkan. Binaan ayat haruslah lengkap, iaitu ayat perlu didahului dengan frasa nama dan diikuti dengan keterangan. Dan langkah terakhir, tulislah 5 ayat lengkap tersebut dengan kemas. Sempena cuti sekolah ini, Aiman pulang ke kampung. Dia menaiki bas ekspres di Terminal Bersepadu Selatan. Keadaan di sana sungguh bising dan berhabuk. Bas yang sepatutnya dinaiki oleh Aiman tiba lewat sejam. Sewaktu dalam perjalanan, bas itu tiba-tiba hilang kawalan dan berhenti di tepi lebuh raya. Semua penumpang diminta turun. Mereka diminta menunggu bas seterusnya untuk meneruskan perjalanan. Bas yang dinaiki oleh Aiman tadi
ditunda kerana mengalami kerosakan pada enjin. Akhirnya, Aiman tiba di kampung halamannya tepat jam 11 malam. Kasihan Aiman. Lihat paparan jadual dan graf ini. Sama seperti masalah yang dihadapi oleh Aiman tadi, bukan? Graf menunjukkan masalah pengangkutan awam yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Apakah maklumat tersurat yang ada dalam paparan ini? Ya, masalah-masalah pengangkutan awam seperti tidak menepati masa, keselamatan penumpang terancam, masalah teknikal, pencemaran udara dan bunyi, serta kos tambang yang semakin meningkat saban hari. Apakah pula maklumat tersirat berdasarkan paparan ini? Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pengangkutan awam ini mengakibatkan pencemaran alam sekitar yang menyebabkan pelbagai penyakit, kos sara hidup semakin meningkat dan jumlah kemalangan jalan raya semakin meningkat. Kesimpulannya, usaha penambahbaikan perlu dijalankan terhadap pengangkutan awam di Malaysia demi keperluan rakyat. Hal ini seiring dengan slogan Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Selepas ni, pelajar boleh mengisi siri latihan yang telah cikgu sediakan di dalam bentuk Google Form. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh ajukan di dalam grup WhatsApp. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.